Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiru bih wa natubu ilaihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Okey, alhamdulillah. Sekejap saya buka. Apa ada sikit. Saya lupa tutup suara. Maaf Bismillahirrahmanirrahim. Tahassanna bizil izzah wal jabarut. Kita berlindung diri dengan nama yang mempunyai kemuliaan dan kekuatan. Wa tasamna bi rabbil malakut, dan kita memohon berpegang teguh meminta perlindungan dengan Tuhan sekalian alam yang menguasai alam nyata. Wa tawakkaltu 'alal hayyil ladzi la yamut wa tawakkalna 'alal hayyil ladzi la yamut, dan kita bertawakal ke atas yang hidup dan tidak akan mati, yang sentiasa mati. Maksudnya Allah itu haya wa la yamut. Isrif 'annal bala, jauhkanlah kami daripada bala, wal waba, dan waba. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya kamu ada, Allah itu, ya Allah, kamulah yang menguasai semua sesuatu. Jadi itulah yang kita minta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang mulia ini, hari ini 27 Rajab, tinggal 3 hari saja lagi kita masuk Syaban. 27 Rajab, saya bonda sebenarnya pada live hari Jumaat yang lalu ada sebut untuk memberikan sedikit penerangan tentang Isra' Mi'raj, tapi bonda kira saya lalu-lalu lalang jugalah. Di wall saya itu ramai di antara ustaz-ustaz dan ustazah-ustazah telah pun membuat live tentang Isra' Mi'raj. Jadi bonda kira bonda tidak buat lagi, dan anda boleh search je tentang Isra' Mi'raj itu, kerana hari ini sebagaimana bonda janjikan, kita mula untuk tadabbur Al-Quran. Dan kini atas permintaan rakan-rakan juga, apabila saya bonda pada Jumaat yang lalu cuba tadabbur 2 ayat akhir surah Al-Baqarah, maka dapat feedback supaya mereka lebih maksudnya mahu supaya live ini dipenuhi dengan tadabbur Al-Quran. So hari ini dan bonda memilih surah Al-Kahfi. Sebenarnya pilihan ini tidaklah mengatakan bahawa dia lebih baik daripada surah-surah yang lain. Banyak, semua surah Al-Quran itu bagus, semua ayat Quran itu patut kita tadabbur. Cuma bonda mulakan, mudah-mudahan pilihan ini diberkati Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk permulaannya kita berkenalan dulu dengan surah Al-Kahfi ini. Surah Al-Kahfi ini dikatakan surah Makkiyah. Itu surah ini diturunkan di Makkah. Sebab surah ni ada yang diturunkan, Al-Quran ni ada yang diturunkan di Madinah dan ada yang diturunkan di Makkah. Maka surah mengikut riwayat yang para mufassirin ataupun ijma' mufassirin, kebanyakan mufassirin mengatakan diturunkan di Makkah, walaupun ada berpandangan pada yang ayat 1 hingga ayat yang ke berapa yang ke-6 rasanya ada mengatakan itu diturunkan di Madinah. Namun pandangan yang pertama adalah lebih rajih ataupun lebih tepat, iaitu surah ini diturunkan di Makkah. Dan sebab kalau kita nak mengenali surah, mengenali ayat Quran, atau nak mengetahui maksud dan tujuannya,
kita kena faham dulu sebab diturunkan ayat. Saya rasa anda juga boleh cari sebenarnya dalam kitab-kitab sebab nuzul dan sebagainya. Tapi terlanjur di sini Bonda terangkan sedikit sebab nuzulnya. Ini adalah mengikut ulama mufassirin daripada ada hadis yang mereka sandarkan. Pertamanya bukan pertamanya, maksudnya dia bermula daripada ialah Rasulullah mendapat tentangan daripada orang Quraisy dan pada kaumnya, dan mereka ingin mendapat kepastian adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu benar-benar rasul ataupun tidak. Dan mereka mengantar utusan kepada rahib ataupun orang dipanggil pendeta lah, rahib Yahudi yang berada di Madinah pada waktu itu. Dia datang daripada Mekah, dia pergi Madinah semata-mata untuk bertanya. Dia bercerita siapa dia yang dihantar itu ialah An-Nadr bin Al-Haris dan Uqbah bin Mu'ayt. Jadi dia ke sana tu berjumpa dengan rahib tadi. Dia bercerita, dua orang ini menyampaikan bahawa aku dia diutus oleh kaumku untuk bertanya bahawa ada seorang bernama Muhammad mengaku dia rasul, mengaku dia diturunkan Al-Quran, mengaku dia membawa syariat. Tentu ialah difikirkan bahawa mereka membaca dalam Taurat mesti ada diterangkan tentang Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman ini. Lalu rahib itu berkata, kamu tanya kepada Muhammad itu 3 perkara. Kalau dia boleh jawab ketiga-tiganya itu, betul lah dia rasul. Tetapi kalau dia tak boleh jawab, maksudnya dia hanya berkata-kata saja ataupun menyampaikan sahaja kata-kata. Okey, terima kasih Rosuzana, Muhammad Sofi, rindu bonda betul. Kita lama tak jumpa. Prof Fariza, yes, terima kasih. Yem Rahim dan rakan-rakan yang join. Terima kasih. Saya balik tadi, dia kata ada 3 perkara yang kamu tanya kepada Nabi Muhammad. Apa dia? Lalu rahib itu teruskan, ialah kamu tanya tentang pemuda yang bermusafir dengan mengambil masa yang lama. Apa berlaku pada dia? Apa yang berlaku kepada dia? Dan seterusnya, tanya dia tentang seorang pengembara yang sampai Masyriq wal Maghrib. Maksudnya dia mengelilingi dunia. Apa yang dia dapat daripada mengelilinginya itu, dunia itu. Kemudian satu lagi persoalan yang kamu tanya ialah tanya tentang roh kita ni. Tanya, kalau dia boleh jawab ketiga-tiga soalan ini, maka benarlah dia rasul. Okay. Kita tengoklah dalam surah ni nanti macam mana. Dan kedua wakil ini tadi, Nadr dan juga Uqbah, kembali ke Makkah dan bertanya kepada Rasulullah 3 soalan tadi. Dan 3 soalan tadi iaitulah tentang 3 soalan tadi, dan Rasulullah berkata, InsyaAllah, dia tak sebut insyaAllah Rasulullah, nanti kita akan lihat kenapa, bagaimana dia berlakunya perkara ini. Dia hanya kata, okey, kita akan jawab, Rasulullah akan jawab, saya akan jawab nanti. Maksudnya mungkin dalam ingatan dia bahawa pada Rasulullah, dia akan fikir mesti Allah akan turunkan wahyu untuk menjawab soalan itu. Dan ialah Allah juga menguji Rasulullah. Sebenarnya Allah bukan menguji kita saja, dia menguji Rasulullah. Ayat untuk menjawab soalan itu agak lambat turun. Dan Rasulullah begitu berduka cita, sedih, nak jawab. Dalam masyarakat ni macam kita tahu je lah manusia, bila dia tanya dia nak cepat dan dia nak pastikan benda tu betul atau tidak. Jadi makinlah mereka menimbulkan fitnah, menimbulkan perkara-perkara yang tidak memuaskan hati, yang mengatakan bahawa Rasulullah nampaknya bukan, Muhammad itu bukan rasul. Dia tak boleh jawab pun. Dah berapa hari soalan kita dia tak terjawab.
sehinggalah Jibril datang dan menurunkan surah Al-Kahfi ini. Surah Al-Kahfi ini, cuba kita tengok, saya tak baca lagi satu persatu daripada awal surah, tapi saya terangkan dulu bagaimana apa yang terkandung dalam surah Al-Kahfi tadi, terjawab atau tidak soalan tadi. Lalu kita lihat kalau kita baca nanti, mudah-mudahan kita panjang umur, diberikan kesempatan oleh Allah, kita akan baca, dan mungkin yang lain-lain juga boleh baca sebelum kita tadabbur sampai ke situ. Soalan yang pertama tentang pemuda yang musafir tadi, subhanallah, Allah sebutkan dalam ayat 9 hingga ayat 26. Itulah tentang cerita Al-Kahfi, iaitu pemuda sebab itu dipanggil, surah ini dikenali dengan surah Al-Kahfi, kerana dia berkaitan panjang cerita tentang Ashabul Kahfi. Kemudian tentang seorang pengembara tadi. Siapakah pengembara tadi? Disebutkan dalam ayat 83 hingga ayat 101. Amin, amin ya. Terima kasih. Ini bekas student saya, Zarina Darmawan. Alhamdulillah. Liza, Ummu Amirul. Terima kasih. Okey. Dan kita lihat bahawa cerita tentang pengembara nanti kita akan baca juga. Kita kena sabar dalam surah Kahfi ni, dia mengandungi banyak kisah. Malah disebutkan ada 71 ayat yang menceritakan tentang kisah. Okay. Saya nak sebut lagi tentang jawapan soalan ketiga. Yas'alunaka 'anir ruh. Ditanya tentang roh. Itu sebenarnya sudah dijawab oleh Allah dalam surah Al-Isra. Tidak semua soalan itu datang satu surah. Dia datang, dia jawablah dulu yang pertama dan yang kedua, dan yang Al-Isra itu dalam surah Al-Isra sudah terjawab. Okey. Kita lihat, saya balik kepada cerita, Allahu Akbar. Dia kisah di mana surah Al-Kahfi ni ada 4 ataupun 5 kisah utama. Pertamanya ialah tentang Ashabul Kahfi yang kita cerita nanti. Dia berada di awal sedikit, iaitu ayat 9 hingga ayat 26. Yang kedua tentang Ashabul Jannatain, kita juga akan baca nanti, di mana ada pemilik taman kebun, sebenarnya dipanggil Jannah, Jannatain, Raudah ataupun kebun-kebun, taman-taman, sebab ada buah-buahan, ada air mengalir dan sebagainya. Indahlah, dia macam taman lah kalau kita panggil sekarang, dipanggil Jannah. Keegoan dan kesombongannya yang kita lihat nanti. Kemudian sebahagian daripada cerita Adam dan Iblis, kita ada disebut dalam surah yang lain, tapi ada disebut juga dalam surah Al-Kahfi nanti. Siapa yang rajin baca surah Al-Kahfi ni, mestilah dah belik-belik sikit tengok. Kemudian cerita Musa dan Khidir, Nabi Musa dengan hamba yang saleh. Dia cerita nanti tentang siapakah yang lebih saleh dan bagaimana kita hamba yang saleh. Kemudian cerita tentang Zulkarnain, yang itulah pengembara tadi, yang seorang yang saleh. Okey. Saya kira lah sebenarnya sebelum tu saya cerita bahawa di dalam Al-Quran ini, apabila mahu menyampaikan pengajaran, di antara kaedah ataupun caranya ialah dengan bercerita. Kisah minal Quran. Tetapi kisah dalam Al-Quran ini adalah kisah benar. Bukan kisah dongengan ataupun kisah yang macam kita cerita 1001 malam ke apa ke, bukan. Dia cerita benar yang Allah ceritakan, perkara itu memang benar-benar berlaku. Jadi dan kisah itu sebenarnya disebut dalam surah Yusuf, mengatakan sesungguhnya pada kisah itu ada ibrah liulil albab. Ada pengajaran bagi mereka yang berfikir. Jadi kita nak dapatkan ibrah itu, kita mestilah menjadi orang yang berfikir. Di sini saya sebutkan juga, ini adalah panduan sebenarnya kepada kita sebagai seorang pendakwah ataupun kita sebagai ibu bapa.
boleh menggunakan kaedah bercerita untuk menyampaikan maklumat, menyampaikan perkara yang anak-anak kita mudah ingat. Saya ingat tapi kadang-kadang cerita dongeng pun kadang-kadang ada juga yang betul. Tetapi kalau kita lebih suka cerita benar lah dulu masa saya kecil-kecil, saya ada mak saudara. Ialah doakan mudah-mudahan dia mendapat ganjaran yang baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dia memang suka sangat bercerita. Makcik Haja Zainab namanya, marhumah. Mudah-mudahan diberkati Allah, mudah-mudahan diberi ganjaran oleh Allah. Dia sambil buat kerja di dapur tu, mulut dia bercerita saja dan kita suka dekat dengan dia. Sebagai kanak-kanak, kita suka dekat. Dan kalau pada masa sekarang ini, ada rancangan TV yang memberikan cerita-cerita yang baik. Itu sepatutnya anak-anak kita lihat. Ada di antaranya, walaupun ada sedikit mungkin kekurangan di sana sini, tetapi dia banyak berkebaikan. Macam cerita kartun, Upin Ipin dan sebagainya. Itu adalah menarik Omar Hana. Lebih baiklah daripada kita memberikan, menyogokkan kepala anak kita dengan perkara-perkara yang tidak baik. Kita berikan contoh yang baik. Kita lihat bahawa Al-Quran pun menggunakan banyak kisah. Saya dulu memang sewaktu saya menyediakan tesis PhD, memang benda buat kajian tentang drama dan dakwah. Jadi salah satu daripada bab yang bunda tulis dalam tesis itu ialah bagaimana Al-Quran menyampaikan pengajarannya dengan bentuk kisah. Dan ada yang nampak dramatik, bukan maksudnya dibuat-buat, tetapi perkara itu ialah Allah itu maha mengetahui dan Allah lebih alim, lebih bijak, maha bijaksana, bukan lebih bijak, maha bijaksana untuk menarik pemerhatian kita, untuk menarik kita masuk dalam cerita itu. Maka dalam surah Al-Kahfi ini ada disebutkan tadi, dia ada 110 ayat sebenarnya surah Al-Kahfi ini, tetapi dan 71 ayat bercerita. Dan kalau kita baca ceritanya nanti, kita akan lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala bercerita, menceritakan kita kisah benar, dan selepas itu diberikan taqib. Kalau saya baca dalam tafsir fi Zilal Al-Quran, dalam tafsir Qurtubi ini, dia berikan taqib, diberikan penerangan tentang kisah tadi. Ini juga satu kaedah yang patut kita pelajari, kaedah untuk menyampaikan ilmu ini. Maksudnya kita bercerita bukan setakat bercerita, tetapi kita berikan pula huraian dia tentang cerita tersebut. Kenapa dia berlaku begini, kenapa begitu dan begini. Kita tengok drama tu, kita yang beri takribnya. Sebab kita kata, lah, kenapa tak gini? Dah pengarah dia suruh buat macam tu kan? Kalau tak jadi cerita. Okeylah. Tetapi dalam Al-Quran kita tak kata begitu. Kerana Allah telah jelaskan kenapa dia jadi begitu. Kerana itu adalah kisah benar. Kisah yang memang Allah telah berlaku dan ada cerita juga akan berlaku. Okey. Kemudian di dalam surah Al-Kahfi ini juga, selain daripada kisah benar itu, dia ada Waalaikumsalam Afiti. Kisah tentang hari kiamat, menerangkan kita senario apa yang berlaku pada hari kiamat untuk kita lebih beriman, lebih faham, lebih percaya dan lebih yakin. Kemudian ada pula tentang berkaitan dengan senario kehidupan sehari-hari. Sebenarnya dalam kisah itu pun dah ada dalam Ashabul Jannatain. Nanti kita akan lihat bagaimana manusia sebenarnya dengan sifat ego dan sebagainya. Di samping itu sebenarnya surah Al-Kahfi ini lebih menekankan kepada akidah, mentauhidkan Allah. Sebenarnya itu adalah ciri-ciri surah Makkiyah. Diturunkan di Mekah itu lebih banyak khusus atau fokus kepada mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kalau kita lihat dalam nanti apabila kita baca banyak cerita baik daripada awal lagi dalam 1 hingga berapa surah ayat itu memang menceritakan tentang pengesaan kepada Allah. Begitu juga ditutup nanti pun dia bercerita tentang keesaan Allah dan menerangkan bahawa Rasulullah Muhammad itu adalah manusia.
bukan Tuhan. Sebab ada agama yang mengatakan ada anak Tuhan. Maka ayat ini, surah ini datang menjelaskan yang lebih tepat. Okey. Allahu Akbar. Okey. Salah satu juga yang patut kita ketahui ialah fadilat membaca surah Al-Kahfi. Semua saya tekankan dulu, semua ayat Al-Quran itu ada fadilahnya. Memang lebih mulia dan dapat pahala yang berganda-ganda kalau kita membacanya. Namun surah Al-Kahfi ni ada hadis, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, ini disebut juga oleh Qurtubi dalam kitabnya, dia kata an Abi Darda an Abi Darda Nabi sallallahu alaihi wasallam قال من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف usima minad dajjal. Sesiapa yang menghafaz 10 ayat daripada awal surah Al-Kahfi, dia akan dipelihara daripada dajjal. Jadi kita dah tahu kan cerita dajjal. Kita pun kalau orang macam nakal-nakal sikit, dajjalnya. Sebab kita dah belajar dari kecil, dajjal itu adalah makhluk yang jahat, yang tidak baik dan boleh menggoda kita, di akhir nanti akan lebih menyusahkan kita. Maka kalau kita tidak mahu disusahkan, mahu terpelihara daripada dajjal, maka mengikut hadis ini kita hafallah surah 10 awal surah Ad-Dajjal. 10 awal surah Al-Kahfi. Kemudian sebenarnya ada juga yang menyebutkan daripada ni dalam Al-Baihaqi ada menyebutkan bahawa dia kata man qara'a daripada Anas radhiyallahu anhu qala man qara'a biha utiya nuran minas sama'i wal ard. Sesiapa yang baca surah ini, dia akan diberikan cahaya di antara langit dan bumi. وَوُفِيَ بِهَا مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَوُقِيَ مِنْهَا مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ. Dan dia dijaga daripada fitnah kubur. Masya Allah. Fitnah kubur ini bukan main-main, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita dah dengar dah banyak kisah ini, tentang kubur, bagaimana nanti kita di kuburan ni, kita tidak tahu. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita diluaskan kubur kita oleh Allah. Kemudian satu lagi, ada satu hadis lagi menyebutkan man qara'aha yaumal jum'ah ghufira lahu ila al-jum'atil ukhra wa ziyadah 3 ayyam. Dan satu hadis mengatakan kalau kita baca pada hari Jumaat, kita akan diampunkan sehinggalah hari Jumaat seterusnya. Wallahu a'lam. Kita sebenarnya, ialah hadis ini tidak ada dalam Sahih Muslim. Saya pun tidak sempat nak takhrijkan dulu hadis ini benar ataupun tidak, tetapi dia adalah kalau kita baca dalam kitab Targhib dan Tarhib, perkara yang digalakkan dan kita kita minta jauhkan. Ada oleh Al-Munziri, kitab Targhib dan Tarhib Munziri, ada disebutkan tentang ini. Jadi apapun, saya kira satu perkara yang baik untuk kita ialah membiasakan membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat. Saya ingat ni kecil-kecil dahulu, keluarga saya memang, keluarga bonda ni, kalau malam Jumaat kita duduk sama-sama baca surah Al-Kahfi. Masa kecil-kecil dululah. Dah tua-tua nampaknya masa baca masing-masing lah, sepatutnya sampai ketua lah kan. Dan ialah kita ni, orang kata kita dah dalam keadaan mentaati perintah kawalan pergerakan, membanyakkan baca Al-Quran. Masa inilah kita minta anak kita duduklah baca sama-sama surah Al-Kahfi. Sebab itulah di antara saya pilih hari ini, kalau kita dah tahu, kita dah tadabbur, kita tahu sebab turunnya, kita tahu sedikit sebanyak tentang ceritanya, maka
kita akan lebih rasa seronok membacanya. Selain daripada kita mendapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita mesti akan lihat maksud-maksud yang ada bersama di dalam ayat tadi. Okey. Sekarang ini kita terus apa lagi yang saya nak cerita sebelumnya. Saya kira kita terus lihat nanti mungkin saya ingat kembalilah apa yang berkaitan dengan surah ini. Surah ini terletak selepas surah Al-Isra, surah Isra yang ada menceritakan tentang Isra wal Mi'raj. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat syurga sekalian, kita masuklah kepada surah ini. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya terpaksa bawa Quran sebab saya tak nampak ni. Quran ni kebetulan dia ada 6 jilid, dia dah kecil-kecil kan, bolehlah saya pegang dia agak lebih jelas untuk saya baca. Kata orang kalau saya, walaupun kita rasa kita dah, kadang-kadang ayat ni kalau kita rasa kita hafal pun dia melangkah juga ada. Saya baru teringat beberapa serial lepas bila saya baca Qul A'udzu Birabbil Falaq, terus macam mana ayat tu lancar, boleh saya tersebut lain. Itu agak tidak baguslah patutnya saya baca wa min syarri ghasiqin iza waqab. Saya terus wa min syarri nafasat. Saya dah tengok rakaman tu balik, share tu balik, baru bonda lihat bahawa tersengat. Jadi eloklah kita baca. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz Dr. Aisyah Jami'an. Ini dulu supervisi saya dan dia telah pun menjadi pendakwah hebat. Okey. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Alhamdulillahillazi anzala ala 'abdihi alkitaba walam yaj'al lahu iwaja. Sebab tu saya kata tadi kena tengok juga, sebab mulut ni dia kadang-kadang kita fikir lain, baca lain. Saya nak terangkan dulu tentang alhamdulillahillazi. Ini adalah apa tu saya nak cerita tadi. Surah Al-Kahfi ini di antara surah yang dimulakan dengan alhamdulillah. Tentulah kita tahu sangat surah yang lain. Salah satu daripadanya ialah surah apa tu, Al-Fatihah, sebab kita baca setiap hari. Apa lagi surah yang dimulakan dengan alhamdulillah? Surah Al-An'am, lagi surah Fatir, surah Saba. Dia ada 5. Surah Al-Kahfi, surah Al-Fatihah, surah Al-An'am, surah Fatir dan surah Saba. Dan kita nak tahu, kita nak lihat dan kita nak belajar, kita nak ikut kaedah yang Allah ajar kepada kita. Kita mulakan alhamdulillahillazi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Kita baca dulu maksudnya. Segala puji bagi Allah yang menurunkan ke atas hambanya kitab, itu Al-Quran. Walam yaj'al lahu iwaja. Dan tidak ada di dalam Al-Quran itu perkara yang terpesong ataupun menyimpang daripada kebenaran. Semuanya benar. Saya balik kepada cerita Alhamdulillah tadi. Tentang pujian. Kita sebenarnya diajar oleh Allah memuji. Surah Fatihah yang kita baca 17 kali dalam 17 rakaat solat kita itu, semua dimulakan surah Fatihah itu dengan alhamdulillah. Puji bagi Allah. Di sini pun kita puji Allah. Pujian bagi Allah, kerana Allah itu adalah pemilik alam. Allah itu menjadikan, dia memang berhak dipuji. Tanpa kita dijadikan Allah, kita tidak lahir ke dunia. Tanpa kita diberikan nikmat, tangan, mulut, anggota, suara, kita tidak berjumpa dan kita tidak bercakap hari ini. Tanpa ilmu yang Allah turunkan kepada pencipta alat-alat komunikasi yang memudahkan kita bersembang, berkongsi, kita tidak boleh berkongsi.
hari ini. Dalam suasana kawalan ini, kita tak nak buat apa, saya nak tanya. Kalau tak ada. Kita gunakan kepada yang terbaik. Sebab itu kita puji Allah. Bila kita puji Allah, kita ingat bahawa apa yang kita ada, apa yang kita rasa, nikmat yang kita rasa ini datang daripada Allah. Lalu kita buat sesuatu sesuai dengan pujian yang diberi. Sesuai dengan apa yang Allah turunkan kepada kita. Begitulah di dalam ayat ini nanti. Dia akan cerita banyak cerita yang saya sebutkan tadi. Dia mulakan dengan Alhamdulillah. Tapi saya pergi dulu dengan bercerita tentang Alhamdulillah ini. Kita juga makhluk sebenarnya. Suka dipuji. Ada orang tak suka dipuji ke? Kalau dipuji benar, itu memang Alhamdulillah, kita pun suka. Tapi jangan kita menjadi sombong atau ego dengan pujian itu. Takutlah kalau kita terlalu dipuji sangat pun, kita akan jadi ego, sombong. Jadi bila orang puji kita, kita terus berdoa dalam hati. Baca Astaghfirullahalazim, doa ya Allah, mudah-mudahan pujian mereka itu tepat dan memang benar. Dan Allah, jadikanlah saya hamba yang tidak ego, tidak sombong dengan pujian mereka. Tetapi kita meneruskan kebaikan yang Allah beri kepada kita. Dan seterusnya lagi, saya bila sebut Alhamdulillah ini, kalau kita baca dalam Fatihah itu, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, kita beri lagi sifat Allah yang baik, itu yang kita puji. Yang pengasih, penyayang. Kita teruskan lagi, yang memiliki alam ini, begitulah seterusnya. Maka, kembali kita kepada surah ini, yang menurunkan ke atas hambanya kitab. Kenapa kita puji Allah yang menurunkan kepada kita kitab? Sungguh, kalau tidak ada kitab, tidak ada Al-Quran, kita tidak tahu nak buat apa di dunia ini. Kita tidak ada peraturan dalam hidup kita. Tidak ada peraturan yang benar. Kerana kita adalah manusia yang mungkin akal kita tidak sampai untuk ke satu perkara yang kita tidak tahu. Kita ada limit, ada batasan. Akal logik kita ini ada batasan. Ada perkara yang kita tidak tahu. Kita tidak tahu tentang apa yang berlaku selepas kematian. Kita pun tidak tahu apa yang berlaku 1000 tahun. Dan kita 1000 tahun akan datang, malah 1000 tahun yang lepas. Kadang-kadang kita ni bukan 1000 tahun, 100 tahun apa pun. Tapi mungkinlah ada buku-buku sejarah yang menerangkannya. Tapi banyak yang berlaku di dunia kita tahu, maka disebut di dalam Al-Quran. Allah turunkan kitab. Sebelum Al-Quran beberapa kitab lagi. Taurat, Zabur, Injil dan sebagainya. Maka itu juga memberi rahmah kepada umat terdahulu. Tetapi malangnya umat mereka yang mengikuti kitab-kitab yang diturunkan Taurat dan Injil dan ini sebagainya, mereka ramai yang memesongkannya. Sebab itulah ayat ini mengatakan walam yaj'al lahu iwaja, dan tidak akan ada terpesong. Sebab kita tidak mahu Al-Quran itu diubah-ubah ataupun diberikan makna yang lain sebagaimana berlaku dalam kitab Injil dan Taurat. Begitulah. Sebab itu dikatakan ayat seterusnya, ayat yang kedua, qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu. Dan dia tetap, maksudnya Al-Quran itu tetap. Liyunzira, untuk memberi peringatan. Dalam Al-Quran ini ada yang dikatakan yunzir, yubashir, ada inzar, ada tabshir. Apakah maksud inzar? Inzar ialah peringatan, macam kita kata ancaman. Jangan buat ini, kamu jadi macam ni. Peringatan. Tahdid. Inzar ini sebagai satu peringatan untuk tidak melakukannya. Kerana kita akan mendapat balasan buruk. Itu inzar. Kalau tabshir ini berita gembira. Sebab itu inzar ini selalunya diberikan kepada orang yang kufur, orang yang tidak mengikut
perintah Allah Subhanahu wa taala. Liyunzira ba'san syadidan, untuk memberikan peringatan kepada mereka, balasan yang tegas daripada mereka yang mengubah-ngubah ayat-ayat tadi yang saya sebutkan tadi. Saya baca dalam tafsir, begitulah maksudnya kepada mereka. Wa yubashshiril mu'minin allazina ya'maluna shalihat. Dan diberikan berita gembira kepada orang mukmin yang beramal soleh, anna lahum ajran hasana, mereka mendapat balasan yang baik. Okey, kita naklah tafsir ni kan, betul tak? Kita kalau nak berita gembira, mestilah masuk dalam amal soleh. Saya nak kaitkan dengan tema yang Bonda Live daripada awal. Kita mahu ke syurga bersama puan-puan, anak-anak yang dikasihi sekalian. Marah pula tuan-tuan tadi. Tuan-tuan, puan-puan, sahabat yang dikasihi Allah sekalian. Masya Allah, nanti terlupa pula sebut tuan, tarik diri pula nak tengok ni. Salam Nurada, Dr. Nurada ya. Pensyarah Muslim Melaya. Alhamdulillah. So kita diperingatkan itu supaya kita beramal salih. Yang kita nak dapat tabsyir ini ialah mereka al-mu'minin allazina ya'maluna as-salihat, iaitu orang mukmin yang beramal soleh. Apa dia amal soleh? Daripada awal juga kita ada sebut dan kita selalu dengar dah banyak dah dalam mana-mana, cuma ini adalah zikr sebagai peringatan aja. Amal soleh itu banyak. Amal soleh itu termasuklah membaca Al-Quran, beribadah, ibadah khusus, solat, salat sunat, solat duha, ada solat duha ke belum? Solat duha dan sebagainya. Dan kita ni sebenarnya sentiasa diberi peluang oleh Allah untuk mendapat pahala. Sentiasa diberi peluang oleh Allah untuk beribadah. Malah turunnya pun wabak virus corona ini ataupun COVID-19 ini, Allah mahu membuka pahala sebenarnya kita. Membuka pahala kesabaran. Membuka pahala persaudaraan. Di mana kita sentiasa mendoakan saudara kita. Kepada yang berkhidmat lagi lah. Kita tidak tahu bagaimana mereka bersengkang mata. Mereka tidak, hingga tidak ada waktu rehat. Moga Allah memelihara mereka. Moga Allah memberikan pahala kepada mereka. Itu amal soleh. Amal soleh yang sebenar-benarnya. Mereka beramal diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi peluang oleh Allah untuk mendoakan mereka, mendoakan yang sakit, mendoakan yang terkena positif tadi. Kita jangan mencaci, mencerca mereka. Jangan kita kata mereka sengaja ataupun tidak. Bersabar diri supaya tidak sentiasa patuh kepada orang yang arahan-arahan yang diberi, kerana orang yang memberi arahan itu ada ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa pun itu dapat pahala. Jadi begitulah sentiasanya amal soleh sebenarnya. Allah beri peluang kepada kita beramal soleh. Tidak ada yang terhenti dalam hidupan kita ini, melainkan Allah permudahkan kita beramal soleh, memberi ruang, peluang kita beramal soleh. Jadi kalau turun ujian sebagaimana sekarang ini, jangan kita terus melata. Jangan kita terus merungut sahaja. Kita duduklah tenang-tenang, fikir dengan secara positif kenapa Allah uji kita. Muhasabah diri kita. Kalaulah kita banyak, mesti kita tahu, saya bonda ni tahu bahawa bonda ni banyak dosa, maka duduklah, beristighfarlah sebanyak mungkin. Jangan tunggu kita duduk, kita bekerja, pergi masak. Saya perempuan ni cerita masak je. Dia masak, menyapu dan sebagainya. Istighfar. Mudah-mudahan dengan keampunan yang kita minta daripada Allah, Allah angkat virus ini. Allah selamatkan dunia ini daripada wabak tersebut. Okay. Ayat seterusnya, ayat yang ketiga. Makithina fihi abada. Makithin. Makis, makasa, duduk tetap.
fihi abada. Kekal maksudnya. Duduk tetap. Yes, kekal. Kekal di situ selama-lamanya. Maksudnya kita dapat balasan baik kekal selama-lamanya. Kita mendapatkan balasan daripada Allah. Kekal. Kita semua nak kekal hidup dalam syurga. Kita semua nak kekal bahagia. Daripada dunia hinggalah ke akhirat. Kita semua minta dijauhi oleh Allah daripada balasan buruknya. Sebab tu kita nak busyra. Kita nak berita gembira. Kita tidak mahu berita buruk. Kita mahu berita gembira. Kalau kita mahu berita gembira, beramal salih untuk kita mendapatkan balasan baik tadi. Seterusnya ayat yang keempat. Okay, terima kasih Raiza Mak Zain. Dia kata sayu dengar. Mudah-mudahan ialah kita mahu menyentuh perasaan. Kita semua ini hamba Allah yang terdedah kepada perkara-perkara yang kita minta ampun sentiasa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rosli Zawani, terima kasih. Terima kasih sama-sama. Doakanlah, kita sama-sama doa. Dengar sambil masak-masak di dapur. Masak apalah tu Rosliza mudah-mudahan sedap. Mudah-mudahan memberi kebahagiaan pada keluarga. Doalah barakah apa yang dimasak tu InsyaAllah. Saya memang kira. Saya live pukul 10.30 ni. Dulu asalnya hari kerja kan. Memang saya target wanita lah yang tidak bekerja di luar, dia bekerja di rumah. Sama ada dia nak dengar di dapur, nak dengar sambil melipat kain, menyidai kain, itu terserah. Kadang-kadang tak semestinya kita tengok orangnya, kita dengar saja pun alhamdulillah. Sebab tu bila ada pandangan mengatakan buat malam, saya tidak berapa gemar buat malam kerana saya fikir malam adalah masa untuk keluarga. Tetapi kalau nak tengok malam, dah share, tengoklah malam. Boleh. Mungkin kita fikir malam ada di antara kita yang sendiri saja, tidak ada anak-anak. Maka kita tengok ataupun kita tidak sihat. Saya bonda letak diri bonda sendirilah. Kadang-kadang anak-anak ada pun bonda baring sebab tidak boleh nak duduk lama-lama sangat. Tu kalau bonda bercakap 1 jam ni, alhamdulillah, syukur kepada Allah dia dah beri kesihatan untuk duduk lama begitu. So saya akan berehat dan baring sambil melihat. Bukan bonda lihat bonda punya live saja, saya tengok orang lain. Sebab kadang-kadang itu juga tazkirah kepada kita. Kadang-kadang ada juga hiburan, dengar sikit. Kalau kita lihat maksiat, kita na'udzubillah, kita tutup lah. Kita buka yang lain-lain yang memberikan faedah kepada kita. Hiburan tu kadang-kadang taranum Al-Quran itu, bukan kadang-kadang, itu adalah lagi menenangkan hati sebenarnya. Okay. Ini sudah ayat seterusnya, ayat keempat. Kita dah masuk kepada Nana pun masak kat dapur Dia memang tukar masak. Nana ni masak sedap. Dia buat nasi lemak. Dia ada jual nasi lemak. Tak tahulah cuti-cuti ni tak kawalan ni tak masak lah ke, atau boleh online, tak tahulah Suzana. Okey. Kita terus kepada ayat yang keempat. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu walada. Tengok. Kita dah masuk yang saya sebutkan tadi, bahawa di antara perkara utama yang disebutkan dalam surah ini ialah akidah. Dalam ayat yang keempat ini diberi peringatan, yunzir. Kita ingat balik tadi, bonda sebut, yunzir itu ingatan bahawa kita akan dibalas buruk kalau kita buat perkara itu. Sebab itu dia kata wa yunzira, dan diberi peringatan balasan buruk. Allazina, mereka yang mana? Qalu, yang mereka yang berkata ittakhadallahu walada. Qalu ittakhadallahu walada. Yang dia kata Allah itu ada anak. Na'udzubillahi min zalik. Ini orang yang kufar lah. Dia kata masih itu anak Allah. Dia kata ini anak Allah. Itulah kita perlu jaga akidah kita di dalam. Kerana ayat ni memang ayat Maki, ayat diturunkan di Makkah. Waktu itu ramai lagi yang tidak mengesahkan Allah. Sebab itu ayat Maki ni banyak berkaitan dengan akidah. Namun sekarang ini pun kita perlu peringatkan perkara ini. Bahawa kita mestilah
sentiasa mengingati bahawa Allah itu esa, tiada anak dan tidak diperanakkan. Kita baca surah Ikhlas tu banyak setiap hari. Hari tu saya dah baca, kita kena baca 3 kul itu pagi dan petang untuk melindungi kita daripada, kita doa pada Allah supaya melindungi kita daripada bala. Kemudian ayat yang kelima. Ayat yang kelima ialah maaf bonda minum dulu. Hari ni bonda pakai cawan kecil sebab hari tu ada komen bonda pakai gelas besar. Hari ni bonda tunjukkan kalau ada Aziana AR, Aziana Abdul Rashid, ini pemberian Aziana pada mentor dan perantis Akademi Bondeno waktu kami ada retreat. Terima kasih Nana, bonda gunakan dengan baik, alhamdulillah. Sampai mana tadi? Ayat yang kelima. Ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kaziba. Cuba dengar. Ini memang satu peringatan. Tidak ada bagi mereka ilmu. Mereka tak tahu. Wala li abaihim, tidak juga datuk nenek moyang mereka. Kaburat kalimatan, alangkah besarnya, alangkah maksudnya besar dosa kalimah yang keluar daripada mulut mereka memperkatakan sesuatu. Dia tidak memperkatakan sesuatu illa kaziba, melainkan kata dusta. Okey. Kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kaziba. Mereka tak kata, Allah kata. Ini adalah uslub ataupun kaedah bercakap, kaedah ayat Quran. Dia nafikan dulu. Tak kata, melainkan dusta. Apa yang dikata tu semua memang dusta. Jadi orang yang mengatakan Allah itu ada anak, jelas dustanya. Okey. Mungkin saya baca yang ini ayat terakhir Ayat yang ke-6, saya memang menjangkakan bahawa kita akan sampai kepada ayat yang ke-6. Okey, sama-sama Nutfia, Zul Azmi, Kembara Ilahi, Siti Hadijah. Terima kasih semua. Okey. Ayat yang ke-6 ini tadi kan kita bercerita tentang Rasulullah. Sebab itu saya kena ikut saya punya tadabbur ni supaya kita faham cerita. Sebab cerita tadi saya tak habiskan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia lama baru dapat wahyu dan dia pun berduka cita, sedih. Allah tegur dalam ni. Allah tegur dalam ayat yang ke-6 ini. Cuba kita baca. Siapa hafal kan? Suruh hafal 10 ayat daripada surah Al-Kahfi yang awal ni. Auzubillahi minasyaitanirrajim. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ. Boleh jadi ataupun janganlah kamu berduka cita, sedih hati atas apa yang mereka kata. Ya, sebab Rasulullah tu sedih sebab kaum Quraisy dah mengutuk dia. Tengok, dia mengaku Rasul. Kita tanya 3 soalan, dia tidak boleh jawab. Jadi sebelum Allah jawab soalan itu, Allah tegur dulu Rasulullah. Kamu janganlah bersedih. Jangan berduka cita. Kesan daripada mereka mengutuk-kutuk kamu. Illam yu'minu, kalau mereka tidak beriman, kamu jangan sedih. Bihazal hadisi asafa, di atas peristiwa yang mendukakan ini. Sebenarnya ini juga pengajaran buat kita.
buat kita sebagai da'i, buat kita sebagai pendakwah, sebagai ibu, sebagai bapa, sebagai apa sahaja kalau kita menyeru kebaikan, mencegah kemungkaran. Kalau kita tidak mendapatkan feedback yang baik, tidak dapat respon yang baik, kita memang patutnya berserah kepada Allah. Kerana Allah yang memberi hidayah. Allah yang memberi hidayah. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi diuji dan dia berduka cita, Allah tegur. Teguran ini kepada Nabi Muhammad, tetapi kita sebagai pembaca Al-Quran hari ini mengambil contoh dan tauladan ini. Bahawa rupanya kita tidak boleh berduka cita. Kalau kita kata buat begini, suruh buat itu, solatlah, apalah, mereka marah, mereka enggan, kita janganlah bersedih. Bersedih maksudnya sehingga kita rasa kecewa. Dia sedih boleh, kecewa jangan. Sedih tak apa sebab kita masih lagi, kita rasa kita akan buat lagi, suruh lagi. Tapi kalau kita kecewa tu macam tak nak buat lah. Kita cakap apa pun dia tak nak dengar. Itu tak boleh. Tidak boleh sebenarnya. Tidak ada dalam kamus hidup seorang pendakwah mengatakan berhentilah. Kita seolah tulis dekat dahi mereka, memang dia ni degil, memang dia tak akan dengar. You cakap apa pun dia tak dengar. Itu tak ada. Kita mesti berdakwah kepada mereka, beritahu perkara yang benar. Olin dari Singapura ya, salam. Okey. Kita teruskan. Jadi sebab itulah Rasulullah ditegur, dan bukan teguran Allah tu Allah marah kepada dia. Cuma peringatan supaya selepas dia jangan berduka. Allah akan turunkan, sampai masanya Allah akan turunkan. Kalau kita mohon sesuatu kepada Allah, kita tak tahu sebenarnya bila Allah akan bagi kita. Kita mohon, ya Allah, angkatlah balak daripada kami, angkatlah wabak yang menimpa kami. Kita tidak tahu siapa di antara kita yang tahu. Perkara itu akan terhapus bila. Tetapi kita diminta untuk berjaga-jaga. Okey? Dan saya rasa saya berhenti di ayat 6 ini. Kita akan sambung lagi, tapi saya nak cerita benda lain dahulu yang berkaitan. Dalam surah Al-Kahfi ini, bila kita diperingatkan tentang mentauhidkan Allah, tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan bagaimana kita yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka yang utamanya ialah akidah kita. Dan ada perkara yang pada zahirnya kita dengar mereka menjaga akidah, tetapi kadang-kadang tidak tepat juga. Contoh tentang, saya dah sebut dah hari Jumaat yang lepas, saya ulang sekali lagi sebab banyak lagi dengar. Takut Allah ke takut penyakit? Of course lah kita takut Allah. Tetapi kita kena berusaha untuk menjauhi diri kita daripada penyakit. Betul lah, memang benar, penyakit itu adalah juga dicipta oleh Allah. Ianya juga makhluk Allah. Sebab itulah kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan dia menghapuskan apa yang dia jadikan itu. Dan kita juga perlu sedar, ujian yang Allah beri itu ada perkara yang Allah peringatkan kepada kita. Maka kita jadilah hamba yang sentiasa berjaga-jaga, menjadi hamba yang sentiasa muhasabah diri, sentiasa ingat akan qadar dan qadar Allah. Kita memang reda dengan apa yang Allah tentukan, namun kita diberi oleh Allah peluang untuk berusaha. Tidak, malah Rasulullah sendiri pun mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kamu lebih tahu tentang perkara dunia kamu. Kalau kamu sakit, berubatlah. Tadawu, kata Allah, kata Rasulullah. Berubatlah. Kalau memang ubat itu tidak memberi kesan,
hanya kita kata kuasa Allah lah, aku baik-baiklah, tak baik taklah, maka kita tidak diperintahkan untuk berubat. Kita tidak diperintahkan untuk mencari ubat. Jadi untuk menutup live saya pagi ini, alhamdulillah kita bersyukur kehadrat Allah atas peluang kehidupan yang Allah beri kepada kita dan kita dapat berjumpa. Alhamdulillah kita ada kesenangan yang Allah beri. Sebahagian kita ni, kita boleh duduk, saya boleh duduk di sini di hadapan handphone saya, bonda boleh bercakap dengan ramai, boleh macam-macam dan duduk di bilik yang berhawa dingin, senang lenang, tidak ada selepas ini boleh baring-baring, boleh bangun, makan dan sebagainya. Kita ingatlah bahawa di sana ada orang sedang diduga dengan penyakit, tak kira dah penyakit wabak COVID-19 ke ataupun yang bukan. Dan di sana ada pejuang-pejuang yang berusaha menghadapi wabak ini. Dan pejuang ini termasuk semua sekali, bukan doktor saja, itu sudah pasti, doktor, nurses, jururawat, petugas kebersihan, petugas pembantu, petugas semua sekali yang bertugas itu, drivers dan semualah pemandu, penyumbang. Okey, sebenarnya saya nak sebut tentang sumbangan tadi. Kita ni Allah beri kita masa saya jadi kita boleh senang lenang duduk, itu pun kita banyak merungut. Hari ni orang kata tentera nak kawal dan sebagainya, sampai macam tu sekali kita kena kawal. Padahal kita boleh kawal diri kita sendiri tanpa perlu bersusah payah orang lain dihantar untuk mengawal kita, tanya kita nak pergi mana, keluar untuk mana. Itu sepatutnya tidak berlaku, tetapi kita tidak ada di antara kita yang kurang kesedaran paksa begitu. Jadi kalau nak beri sumbangan, ikutlah peraturan yang diberikan, dan memang kita diminta, itulah kita beramal soleh tadi. Dalam duduk rumah pun kita boleh memberi sumbangan. Kita pilih yang lebih aula lah, yang lebih patut kita beri. Kalau kita rasa ada kawan-kawan kita yang kesempitan duit dan dia boleh lagi hidup, boleh lagi bersabar, sebenarnya kita ketepikan itu dulu. Kita bantu dulu yang memerlukan. Kita lihat bukan para doktor, kerja hospital, siapa saja tak ada duit nak beli, tetapi tiada masa untuk membeli, tiada masa untuk menyediakannya. Maka tahniahlah kepada penyumbang-penyumbang. Saya lihat lalu dalam Facebook itu dan ada yang meminta. Alhamdulillah dia minta sumbangan untuk kita beri sama, kerjasama. So bagilah kerjasama. Dan mereka, janganlah pula setiap orang nak pergi hantar, tidak perlu. Kita ada cara dan kaedah yang telah dibenarkan. Maka kita boleh lakukan dengan sebaik mungkin. Menyediakan makanan, saya lihat ada di antaranya yang buat roti sampai 25 kilo untuk uli roti hantar ke hospital yang berhampiran. Itu adalah satu kaedah yang baik. Mudah-mudahan Allah beri ganjaran kepada semuanya. Kita ni macam Bonda rasalah, semalam Bonda nak up satu gambar dalam Facebook makan, tapi tiba-tiba rasa, ya Allah, nak tunjuk makanan ke orang lain, nak suap makanan pun susah. Kita ni yang senang lenang ni merungut lagi, bahan itu tak ada, bahan ini tak ada. Saya beritahu anak, kalau daripada pergi beratur panjang-panjang, mendedahkan diri kepada perkara yang tidak baik, lebih baiklah kita makan nasi dengan garam sampailah masanya kita merasakan kehidupan yang susah. Tidak semestinya kita hidup senang lenang macam biasa. Makan apa yang ada. Dan sebab itu jugalah kita kan digalakkan memang tanamlah pokok-pokok tepi rumah. At least masa ni lah ada pucuk ubi, ada macam-macam tepi rumah kita yang boleh kita makan. Kalau tak ada tu yang jadi masalah, kita ambillah perkara yang wajib sahaja. Tidak perlu macam biasa sangat kita makan semewah-mewahnya. Dan saya ucapkan tahniah juga kepada kedai-kedai runcit. Saya sebut di sini Puan Nuraini Suratman, kan saya dekat sini. Dia dah mula letak nombor telefon di depan kedai dia. Kita WhatsApp saja berapa barang kita nak.
kita perlu lama-lama di kedai itu kerana mungkin orang lain pun nak juga. So dia akan sediakan makanan apa yang kita nak beli dan kita hanya tinggal bayar dan ambil. Malah kalau kita buat online transfer lagi baik, so tidak bersentuhan, tidak berdekatan dengan cashier dan duit dan sebagainya. So itu adalah kemudahan-kemudahan yang sepatutnya kita. Saya rasa tempat-tempat lain pun begitu. Dan kalau tak buat lagi, silalah buat kedai-kedai runcit kita. Kita nak selamatkan juga cashier kita daripada terdedah daripada perkara-perkara yang penyakit wabak ini. Jadi kita gunakanlah pemikiran kita sebaiknya. Kita minta kepada Allah membukakan hidayah kepada kita. Mudah-mudahan kita akan diselamatkan oleh Allah dan diangkat segera wabak itu. Ya Allah, selamatkanlah kami semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.